segala titah perintahku. Maka Ruh menjawab, qalu bala syahidana, sesungguhnya kami menjadi saksi dan mengakui bahawa Engkaulah Tuhan yang sebenarnya, dan kami berjanji untuk akur kepada setiap perintah yang Engkau keluarkan. Melalui dialog ini, Allah Subhanahu wa ta'ala nak menggambarkan kepada kita bahawa mereka yang hidup di atas fitrah kemanusiaan yang sebenarnya, yaitu apabila mereka meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang sebenarnya dalam apa juga tindak tanduk perbuatan, perkataan, dan apa juga yang mereka lakukan, bermula daripada kelahiran sehinggalah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, saban tahun apabila sahaja tiba hari raya, sama ada hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, kita disyariatkan oleh Islam untuk mengulang-ulang kalimah takbir yang dimulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang membawa maksud pengakuan setulus mungkin meletakkan kebesaran keagungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita meletakkan bahawa selain daripada Allah, selain daripada perintah Allah, selain daripada suruhan Allah, selain daripada tegahan Allah, adalah sesuatu yang amat kecil nak dibandingkan dengan Allahu Akbar yang menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi di dalam masyarakat Melayu, terutamanya di negara kita, kalimah-kalimah takbir yang dilaungkan saban tahun ketika merayakan Aidil Fitri bukanlah sesuatu yang tak dihayati, tetapi lebih merupakan ucapan kebiasaan dan adat semata-mata. Sebab itu tidak mengharamkan mereka boleh menyelam-nyeli di antara kalimah takbir dengan perbuatan maksiat yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang terlibat dengan industri perhiburan misalnya boleh memulakan takbir pada perawalan lagu mereka, kemudian di pertengahannya melakukan percampuran lelaki dan perempuan, seolah-olah ucapan takbir hanyalah adat budaya, bukan merupakan ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapakah semua ini terjadi? Ianya berlaku kerana hari ini masyarakat Islam, terutamanya di dalam negara kita, meletakkan adat melebihi daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tidak berani untuk menegur industri perfilman dan industri hiburan untuk tidak mempersendakan kalimah yang agung ini, kalimah yang besar untuk menggambarkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam ucapan takbir pada saban tahun, kita disunatkan mengulang-ulang suatu peristiwa peperangan yang berlaku pada tahun 7 Hijriah, yaitulah peperangan yang dikenal dengan peperangan Ahzab ataupun juga dengan nama lain sebagai peperangan Khandaq. Peperangan yang berlaku sebahagiannya dalam bulan Ramadan dan sebahagiannya dalam bulan Syawal disunatkan untuk kita mengulang-ulang kerana ianya tidak lain untuk memberikan pengajaran kenapa peperangan Ahzab ini diulang sebut dalam setiap kali takbir hari raya. Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama, kita melihatkan bagaimana peperangan Ahzab merupakan peperangan di antara pihak barisan tentera Quraisy dan juga kaum munafik, kaum Yahudi yang berpusat di Madinah, bangkit untuk mengalahkan kerajaan Islam di Madinah yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang membabitkan 10,000 tentera Quraisy ataupun tentera persekutu bertembung dengan tentera Islam sejumlah 3,000 orang
sekalipun ianya merupakan perkara yang biasa dilakukan saban hari, seumpama makan dan minum yang diharuskan pada di luar Ramadan, tetapi diharamkan oleh Allah sepanjang Ramadan pada siangnya, maka kita tanpa banyak soal, tanpa banyak pertelingkahan, kita mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang malang, ianya tidak berulang pada satu Syawal. Satu Syawal seolah-olahnya menjadi medan untuk kita meluahkan segala nafsu yang terikat sepanjang Ramadan yang lalu. Kerana itu kita lihat pada hari raya Aidilfitri ini, manusia seolah-olah merongkai ikatan yang diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percampuran lelaki dan perempuan, bersalaman antara yang bukan muhram menjadi perkara biasa dalam masyarakat, seolah-olah ianya tidak ada hukum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya kita boleh meninggalkan makan yang biasa kita buat, kenapa kita tidak boleh meninggalkan bersalaman antara yang bukan muhram pada saban tahun ketika menyambut Aidilfitri ataupun Aidil Adha? Semuanya ini adalah kerana kepahaman yang amat kurang, ketakutan yang amat kurang untuk kita menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perkara yang keempat yang kita boleh petik daripada takbir yang kita laungkan saban tahun ialah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menolak sebarang bentuk kemungkaran.